Okey, macam yang anda semua boleh baca dekat dalam tajuk, ini adalah saya punya review tentang penggunaan saya setelah hampir 1 tahun menggunakan Sony ZV-1F. Pihak Sony memasarkan dia punya produk ni sebagai vlogging kamera pertama untuk mereka yang baru nak berjinak dekat dalam dunia vlogging lah, dunia merekod video. Pertama sekali kita tengok dia punya barang tu sendiri. Ini adalah kamera Sony ZV-1F. Bila kita beli kamera ni, kita akan dapat kamera, kita akan dapat kos kotak dia dan akan dapat dia punya bateri. Ini adalah baterinya. Tapi kita tak akan dapat dia punya SD card ataupun micro SD tu yang macam ni, sebabnya ini adalah micro SD saya yang saya dah ada. Maksudnya kita kena beli sendirilah kalau kita nak pakai. Kita juga dapat manual, dapat juga kabel USB-A kepada USB-C. Sebabnya kamera Sony ni dia menggunakan USB-C untuk charge ataupun untuk transfer data ke dalam komputer. Kita tengok terlebih dahulu dia punya badan dia. Badan dia agak compact ataupun memang betul-betul compact lah, sebabnya dia memang betul-betul ngam tangan kita. Kita pegang macam ni memang lagi kecil lah daripada smartphone dan lagi kecil daripada saya punya smartphone. Itu dia punya dari segi sudut fizikalnya. Dia ada lens dia, dan lens dia menggunakan teknologi Zeiss, sebab dia ada tulis dekat sini Zeiss, kalau boleh nampak lah. Dan ada penutup lens, jadi kita kena sentiasa tutup lah untuk mengelakkan perkara yang tak diingini berlaku kepada dia punya kanta ni, dia punya lens ni. Sebabnya dia bukan jenis yang boleh tukar-tukar tu kan, macam Sony ZV-E ke apa, saya tak ingat, yang kita boleh tukar-tukar dia punya lens tu. Ada skrin yang boleh dipusingkan macam ni, kita boleh pusingkan skrin dia untuk memudahkan kita lah. Contohnya kalau kita nak menggunakan macam daripada sudut belakang, kita tengok je lah kat sini skrinnya. Tapi kalau kita nak untuk diri kita, kita boleh flip skrin ni dan kita boleh tengok diri kita dengan mudah macam ni lah. Boleh tengok untuk pastikan kan kita punya penampilan dalam kamera tu tip top lah kan. Selain tu dia ada bagi windscreen juga yang macam ni. Okey, yang kita boleh buka lah. Kalau kita nak gunakan built-in microphone, dicadangkan untuk guna windscreen lah, untuk mengelakkan ada gangguan dari segi bunyi apa-apalah, contohnya bunyi angin ke. Jadi bolehlah sekurang-kurangnya dapat menapis bunyi yang tak diingini kita. Kamera ini juga ada disediakan sambungan 1/4 kalau saya panggil 1/4 lah kalau cari kat Shopee. Sambungan yang kita boleh pasang dekat mana-mana tripod, memang sesuai untuk semua lah. Cara nak buka dia punya bateri ni ada dekat sini, yang mana ada lock. Okey, kita boleh buka dan kita masukkan bateri dan juga SD card dekat tempat yang sama. Macam ni, kita masukkan ke dalam kamera ni, baterinya tekan, dia akan masuk, dan juga kita masukkan SD card ke dalam ni untuk pastikan dia boleh berfungsi. Lepas tu kita kunci ke sini. Okey, dah boleh beroperasi. Dari segi saiz tangan, dia macam agak susah untuk saya, sebab tangan saya sederhana. Jadi kita pegang, kita takut dia macam terlepas tau. Macam ni, saya takut berbanding dengan kamera telefon. Kita boleh pegang macam ni. Ini cara yang biasa kita gunakan. Kena pandai-pandai itulah adjust kita punya jari, kita punya tangan untuk pastikan keselesaan dan juga keselamatan dari segi genggaman. Kamera ni dia ada macam satu lubang yang boleh kita masukkan untuk kita letak tali atau apa-apa yang boleh kita gantung. Cuma saya tak letak lah, sesuai untuk kita letak tali ataupun strap yang kita boleh masukkan kita punya pergelangan tangan. Takut kita tergelincir tangan, jadi kita selamatlah kamera tu kan. Lepas tu dia ada 3 lubang. Okey, pertama ialah lubang untuk HDMI. Kegunaan dia adalah untuk sambungan kepada komputer, yang mana kita boleh rekod melalui komputer. Contoh macam kita gunakan software OBS, kita boleh rekod
melalui sambungan HDMI ni. Kena beli dia punya kabel secara berasingan lah. Yang kedua pula USB-C. Ini adalah untuk macam kalau kita nak sambung juga dengan komputer, tapi untuk video kita hanya dapat 720p. Kita tak akan dapat Full HD. Kita akan dapat HD biasa saja, dan dia boleh untuk guna charge ataupun kita boleh guna untuk transfer data kalau tak nak guna yang kad tadi tu. Kemudian ada butang untuk mikrofon 3.5mm saiz dia. Sesuai lah, banyak mikrofon yang macam tu kan dijual dekat internet, dekat kedai apa semua. Kita pergi dekat dia punya butang satu persatu. Kita cabut ni dulu untuk nampak memudahkan dia. Kita ada butang untuk on dengan off. Ini adalah dia punya mikrofon built-in. Ini adalah call shoe untuk letak apa-apalah. Kalau tak nak letak apa-apa, boleh letak yang tadi tu, dead cat kita. Ini adalah butang untuk tukar mode daripada mode kamera, mode video dan juga mode slow motion. Ini adalah untuk kegunaan kamera sahajalah butang ni. Boleh zoom untuk kamera, kalau video tak guna ni, video guna ni. Ini adalah untuk video dan slow motion untuk start record. Ini kelebihan Sony, ada defocus. Yang mana kalau kita record diri kita, kita tekan ni je, kita punya background macam ada blur yang lebih ketara berbanding kalau kita tak aktifkan dia. Dia ada juga blur sikit tapi tak ketara. Tu untuk macam membezakan antara subjek dengan sekelilingnya, dengan background. Kemudian kita tengok kat belakang pula, ada macam-macam lah menu, FN, menu dengan untuk tengok media yang kita dah tangkap, dan juga untuk padamkan. Kalau kita malas nak tekan pun, sebenarnya kamera ni kalau kita flip, dia akan terus terbuka. Dan dia punya skrin ni boleh sentuh. Contoh macam ni, kita boleh sentuh skrin dia. Kita kalau tak tahu nak patah balik, senang je, tekan menu, nanti dia akan keluar balik. Okey, selain tu juga kamera ni saya akan tunjuk macam mana dia punya kualiti video, bukan dekat dalam ni lah, sebab sekarang ni saya tengah guna saya punya handphone. Saya akan pergi dekat luar macam mana dia punya kualiti, dan kita akan tunjuk. Saya tak akan sambungkan dia dengan external microphone sebab kita nak tahu macam mana kualiti kamera ni sendiri yang tak dicampur dengan apa-apa faktor luaran, hanya faktor kamera ni sendiri. Kita boleh tengok dia punya function, ada bermacam-macam function. Contoh yang mereka pasarkan ialah function product showcase. Product showcase ni, kalau kita ada produk, dia akan mudah untuk fokus kat produk tu. Contoh kita nak tunjuk barang, dia akan fokus dekat produk tu dengan mudah. Tapi kelemahan dia, dia akan mematikan function dekat bahagian recognition, human recognition tu. Tengok kat menu ada bahagian focus mode tu, subject recognition tu, dia akan jadi off. Sepatutnya dia on, tapi kalau kita tekan product showcase ni, dia akan jadi off. Dan kamera akan macam pening tau bila kita tunjuk barang tu, lepas tu dia tak fokus sangat pada kita. Sebab dekat focus mode ni, kita subjek tu kita pilih manusia, subjek tu human. Tapi bila kita pilih mode product showcase ni, dia akan offkan tu, dan dia akan lebih utamakan produk berbanding diri kita ni yang kita merakam ni lah. Sebab tu kalau boleh kita dah guna tu, kita matikan je dia, supaya dia boleh kenal diri kita ni lah, subjek manusia ni, dengan lebih mudah, dengan fokus dengan lebih mudah lah. Itu antara dia punya kelemahan. Sebab sebelum ni saya hadapi isu tu, lepas tu saya cari dekat dalam YouTube, YouTuber dekat luar negara je yang dia tunjuk penyelesaiannya. Rupa-rupanya sebab tu. Dan saya pun tengok, memang betul lah. Anda semua boleh tengok macam mana dia punya kualiti video. Kita boleh pilih HD ataupun 4K. Tapi kalau pilih 4K, kita hanya boleh pilih 25p. Tapi kalau kita pilih HD 1080 tu kan, kita boleh mendapatkan 50, 25 ataupun 100 frame per second. Okey, selain tu ada juga tambahan dia, dia boleh connect dengan handphone
Tapi kelemahan dia waktu untuk download tu, untuk transfer kepada handphone tu memang lambat betul. Sebab tu saya tak berminat dari segi nak transfer gunakan wireless ni. Bila saya dah rakam, saya akan simpan dalam micro SD tu, saya akan transfer on the go dekat handphone saya ataupun dekat laptop. Sebabnya memang guna transfer wireless ni terlalu perlahan, terlalu slow. Dan kelebihan yang lain, kita boleh juga kawal dia melalui telefon. Ada aplikasi dia. Saya akan tunjuk macam mana kita boleh kawal dia daripada handphone tu. Kita boleh tengok lah macam mana kita punya penampilan dalam rakaman tu lah. Contoh nak ambil gambar ramai-ramai ke kan, kita daripada jauh je kita tekan. Okey, ini contoh rakaman dalam ruangan yang sempit. Dia ada echo tapi dia terang. Kita akan pergi ke tempat yang gelap. Okey, ini kawasan parking yang tak terang, dia malap. Macam ni lah dia punya pemandangan dia. Dan saya tak onkan product showcase, saya tak onkan active shot yang untuk stabilizer yang dia bagi tu. Ini steady shot dekat tempat gelap. Tadi tak ada steady shot kan dekat tempat gelap. Ini ada steady shot dekat tempat yang gelap, yang malap lah, bukan gelap. Kira ada lampu tapi tak cukup cahaya. Ini dia punya pemandangan dia, rakaman dia. Okey, ini steady shot juga dekat tempat malap tapi tak ada defocus. Okey, saya akan tekan defocus Boleh tak tekan sambil? Okey, dia boleh sambil rakam, boleh defocus. Ini contoh dia defocus dekat tempat yang malap sahaja. Ini contoh rakamannya. Okey, ini adalah rakaman dekat luar tanpa ada defocus dan tanpa ada steady shot sambil saya berjalan macam biasalah. Ni. Okey, saya akan tukar pula nanti. Okey, ini pula ada defocus dan juga ada steady shot sambil jalan macam biasa. Hasilnya macam mana? Kamera ni guna mikrofon built-in sahaja. Kawasan agak berangin sikit dan juga saya guna dead cat lah. Okey, ni kalau defocus dengan ada steady shot sambil saya jalan laju. Saya pegang guna tangan tak guna apa-apa, tak ada mikrofon eksternal. Ini yang asli lah daripada kamera ni sendiri. Ni apa yang jadi Saya jalan laju lah, malah nak lari. Hasil dia, steady shot dia. Kalau saya buat clear background, jadi macam ni pula. Tadi bukan clear, tadi defocus. Okey, ni saya balik pada defocus Apa beza dia? Ni contoh rakamannya lah. Okey, ini pukul 7 pagi. Saya berjalan dengan laju tapi saya tak lari. Ada steady shot dengan defocus. Defocus tu kita blurkan lagi background daripada subjek lah. Okey, ni dekat tepi jalan raya. Ada banyak kereta bising, ada exhaust motor bising. So kita nak cubalah kualiti audio dia bila pasang dead cat dekat tepi jalan raya yang ada banyak kereta, ada banyak motor ni. Contoh kualiti audio dia macam mana. Ni bising ada motor lah, ada kereta lah. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.